Okey, jadi dalam bab 2 ni, bahagian yang akhir ni adalah berkaitan dengan hydrostatic force on submerged plane surface. Okey, saya akan cerita secara ringkas konsep hydrostatic force. So, kita ada air dalam satu bekas. Okey, yang mana depth dia adalah certain nilai lah. So, kita tahu dalam air ni dia ada pressure. Pressure datang daripada kedalaman air ni. Okay. So, pressure ni datang daripada semua direction. Dia sama. Dekat certain level ni. Katalah kat sini adalah H1 ataupun H1 ni. Pressure dia sama dekat semua direction. Okay. So, bila kita letak objek kat sini, so dia akan experience pressure yang sama. So, pressure dengan H ni ada kaitan dia kan. Kita ada belajar dulu dalam sekolah, ada waktu sekolah, P sama dengan rho G H. Pressure ni adalah unit dia Pascal. Dia adalah density darab gravity 9.81 darab dia punya depth dia. Okey. Itu adalah dia punya pressure. So, makin dalam dia punya air ni, makin tinggi dia, kedalaman dia, pressure dia makin tinggi. So, itu kita tahulah, common sense. Cuma dalam hydrostatic force ni, kita nak fokus dekat satu jenis force, yang mana kita tenggelamkan satu objek. Okay, kita ada satu, katalah ada smartphone ke, ataupun bentuk kayu terendam dalam bikar ni. Okay, bikar ni kita buat nampak 3D sikit. So, dia tenggelam sampai bawah. So, kat sini ada satu surface ataupun area. Okay. So, bila kita tenggelam sampai habis ni, kita nampaklah ini kedalaman air yang ditenggelamkan. Okay. Oleh objek ni. So, ni adalah H. So, kita sebenarnya nak tahu, bukannya pressure saja. Kita tahu pressure makin bawah, makin dalam, makin tinggi kan. So, kita nak tahu macam mana kita nak design objek ni supaya dia boleh tahan. How this object can withstand the pressure. So, maknanya kalau kita nak objek ni tahan, maknanya kita kena buat dia lagi tebal kan. So, kita kena tebalkan dia punya saiz dia. Sebab kita tahu makin lama dia makin kuat pressure ni. So, konsep ni lah kita guna untuk bina empangan. So, kalau kita nak jimat kos empangan, kita tak perlulah buat empangan yang terus tebal daripada atas sampai bawah. Okay. Ni ada air kan. Air pergi sini. So, macam ni adalah design yang tak cantik lah. Paling bagus sebenarnya kita design empangan ni ataupun objek ni, dia bila ke bawah je dia makin tebal. Okay. So, macam design macam ni lebih praktikal lah, sebab kita tak perlu gunakan material yang banyak untuk design empangan. So, bahagian yang bawah ni je yang tebal. So, sebab apa dia perlu tebal? So, dia kena ada satu force lah, dia kena tahan. So, hydrostatic force okay, dia punya simbol dia FR. Dia adalah average forces acting on a submerged surface. So, sebab kita dah kata average force, maknanya FR ni adalah separuh daripada forces yang dia rasa, ataupun total dia lah. So, force kita tahu ada kaitan dengan pressure, sebab tadi kita cerita pasal pressure kan sebenarnya. So, pressure, force darab area. Pressure, force bagi area. So, force sama dengan pressure darab area. Okay. So, F total ni sebenarnya adalah setengah darab P darab A.
So kalau kita kait dengan objek yang tenggelam dalam air tadi, okay, so dia ada lebar dia, width dengan height. So area dia adalah width darab height, dan pressure dia adalah rho GH. So hydrostatic force ni adalah basically setengah darab pressure rho GH darab width darab height. Okay, tu teori dia. Dan hydrostatic force ni ada satu location lah sebenarnya. Dia akan kena dekat satu location dekat surface objek ni. Okay, surface tu akan experience paling banyak hydrostatic force. So ni kita panggil YR. So YR ni basically adalah center of pressure, nama dia. Dia adalah area where bukan area center of pressure ni, location of the kedalaman air tu, which give the effect of pressure on that surface. So kita kena tahulah location center of pressure ni, baru kita tahu macam mana kita nak tebalkan, dekat bahagian mana kita nak start tebalkan empangan ni. Okay, so dia ada satu nilai ke bawah ni, dia panggil YR. So kita terus tengok dia punya cases dia. Sini ada banyak explanation tentang lab, kita skip. So kita tengok dua case. Case pertama, hydrostatic force ni adalah objek ni tenggelam penuh. Kalau dia tak tenggelam penuh tak apa, tapi sebahagian daripada surface ni tenggelam. Okay. So kalau dalam case pertama, dia panggil partially submerged vertical wall ni, kita kena kira dua benda yang penting, iaitu hydrostatic force dia dengan center of pressure. Okay. So kat sini dia gunakan simbol setengah darab rho GD darab B darab D. So beza dengan yang saya lukis tadi adalah ni lah. Kalau ni sebenarnya height kan, dia ganti dengan D. Dan B ni sebenarnya adalah width dia. So sama juga, sini tadi pressure darab area kan. So area dia guna B darab D. B ni lebar, D ni depth, kedalaman dia. So bila kita ada dua nilai ni, kita boleh kira terus lah. For hydrostatic force, setengah darab density of water, G 9.81, D depth. Kemudian kita darab dengan B darab D. So nak kira center of pressure, kita terus guna rumus ni. So saya tak nak ceritalah yang banyak, yang sebelum, yang atas ni tak perlu kita tahu, tak apa. Kita terus guna rumus ni. Okay. 0.5 darab D tambah BD kuasa 3 bagi 12 darab 0.5 D darab B darab D. So kita kena tahulah B ni lebar, width dia, D ni kedalaman dia. Dan kes kedua adalah objek ni dia tenggelam terus bawah air. Bukan tenggelam penuh, sebenarnya dia tenggelam bawah air. So dia ada satu lagi simbol S. So kita just gunakan rumus ni je. Rumus ni dia akan bagi. So kalau kita nampak S ni maksud dia adalah submerge. Okay. So kita tahulah objek ni memang tenggelam terus bawah air. Okay. So kita guna rho GS tambah 0.5 rho GD tak darab B darab D. So rumus ni sama dengan sebelah, dia cuma tambah rho GS saja. Sebelah ni tak ada rho GS kan. So kat sini sama, center of pressure, rumus dia kita kena guna S tambah 0.5 D. Okay. BD kuasa 3, kat sini 12 darab S tambah 0.5 D darab B darab D. Okay. So kita tahu, kita kena ingat je lah S tu apa, kedalaman dia tenggelam, D tinggi objek tu dalam kes ni, dan B ni adalah lebar objek. Okay.
Kat sini ada centroid YC, tapi ini just sekadar information lah. YC ni adalah center of object. Kalau YR ni center of pressure. Center of pressure adalah tempat hydrostatic force tu bertindak. Center of object ni adalah dari segi geometri. Kalau bentuk segi empat, dia adalah separuh tinggi. Sini pun sama. So kita tengok contoh yang terakhir. Ada kereta tenggelam dalam tasik. Okey. Tenggelam tu sebanyak 8 meter. So 8 meter ni adalah S. Okey, S dia 8 meter. Kemudian tinggi kereta tu, pintu tu 1.2 meter, lebar dia 1 meter. So 1.2 ni adalah nilai untuk tinggi kan. So tinggi adalah D. So 1 meter ni adalah B. So kita dah tahulah, soalan dia mesti tanya tentang hydrostatic force dia berapa. Dan kedua adalah center of pressure. So kita kena kira FR dengan YR. Okay, so kalau macam dalam nota ni saya buat simple je. Okay, so kita boleh tulis kat sini lah. S dia tadi 8 meter. Kemudian kita cerita pasal pintu kereta kan. So dia punya D dia 1.2 meter. Dia punya B dia adalah 1 meter. So FR, okay, rumus dia rho GS campur 0.5 D. Okay, darab 0.5 rho GD darab B darab D. So rho GS 1009.81 darab S dia 8. Okey, yang ni. Okey. Kemudian darab tambah ni. Tambah 0.5 darab density dia 1000 darab 9.81 darab D dia 1.2. So pastikan betul lah tambah ni. Okay. Kemudian darab yang ni pula, B darab D. B dia 1, D dia 1.2. Okay, kita akan dapat jawapan ni. So jawapan kita sebenarnya panjang tapi saya dah pendekkan ni. So kalau kira direct ni kita akan dapat ni 101,300 Newton. So kita boleh pendekkan 101.3 kilonewton. Okey, dua-dua jawapan ni boleh diterima. Kemudian YR, okey, kita tengok rumus dia sebab dalam ni calculation saya buat pendek. Ni rumus dia, so kita kena masukkan. Okey, YR S campur 0.5 D. Okey. Tambah BD cos 3 12 darab S campur 0.5 D darab BD. So S tadi 8 meter. Masukkan So D dia 1.2 meter. So masukkan 8 1.2 1 1.2. Okey. B ni 1, D 1.2 cos 3. So pastikan betul So bila dah betul nanti baru kita check lah jawapan kita. So sediakan dapat sama dengan ni. 8.614 meter. So kita boleh compare lah jawapan kita. Kalau dia tenggelam tu 8 meter, okay, dia akan lebih sikit daripada nilai ni, 8.614. So kalau kita dapat lebih, tu betul lah jawapan kita. Kalau kita dapat 7 ke 6, memang salah. Dia tak mungkin kurang daripada 8. Okay, nanti boleh cuba soalan tutorial, kita akan jumpa balik. Okay.